tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini, kita seringkali mendengar berkaitan dengan satu isu yang menyentuh berkaitan dengan doa kunut nazilah. Ini adalah susulan penggantungan terhadap satu ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ataupun Bersatu, iaitu Ketua Pemuda Bersatu sendiri, Wan Ahmad Faisal, yang telah digantung selama 6 bulan. Dan akhirnya perkara ini membawa kepada satu lagi isu yang panas yang sering kali kita dengar, yaitu berkaitan dengan doa kunut nazilah. Berkaitan dengan ini, satu kenyataan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan yang tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook, pejabat itu berkata, umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Muslim ketika terdapat pertembungan, tidak mengira apa jua sebabnya, termasuk perselisihan politik. Dan yang terkini pula, perkara ini diresponi oleh kepimpinan PAS. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini, ulama PAS gesah teruskan baca doa kunut nazilah. Sebenarnya persoalan yang paling utama di sini, adakah apa yang dilakukan oleh kepimpinan PAS ataupun ahli-ahli parlimen daripada PAS dan PN di Dewan yang membacakan doa kunut nazilah ini, adakah mereka sebenarnya sedang melakukan kesilapan ataupun kesalahan? Nah, itu menjadi persoalannya. Kalau mereka melakukan kesilapan, kenapa mereka teruskan? Jadi itu pun menjadi persoalannya. Seorang ulama kanan PAS menunjukkan sokongannya agar kunut nazilah terus dibaca oleh ahli parti itu dari semasa ke semasa. Gesaan Mokhtar Senik itu dibuat ketika pelbagai pihak termasuk daripada kalangan mufti berpendapat langkah membaca kunut berkenaan terhadap orang Islam lain sebagai tidak wajar. Kata ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat itu, kunut nazilah wajar terus dibacakan ke atas semua orang zalim yang didakwanya tidak mengaku ada kurab. Baca je terus kunut nazilah sampai semua orang zalim, tak kira di mana zaman dan di mana daerah di penjuru dunia ini dijatuhkan oleh Allah. Mereka memang tak mengaku ada kurab, tapi apabila disimba air belacan, kenapa kamu tergaru-garu, katanya. Ahli Parlimen PAS dan BN membaca kunut nazilah di Dewan Rakyat pada 18 Julai lalu sebagai reaksi mereka terhadap penggantungan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal daripada menyertai sidang parlimen selama 6 bulan. Persoalannya, kalau mereka semua ini sedang melakukan kesalahan, adakah lebih ramai lagi ahli parlimen daripada PAS dan PN mungkin juga Bersatu bakal digantung? Dan apakah kesannya yang paling teruk terhadap Wan Ahmad Faisal sendiri? Adakah beliau berisiko untuk kehilangan jawatan sebagai Ketua Pemuda Bersatu ataupun mungkin sebagai ahli parlimen? Nah, itu menjadi persoalannya. Ahli parlimen Machang yang juga Ketua Pemuda Bersatu dikenakan hukuman tersebut ekoran membawa hujah menggunakan surat layang semasa berbahas. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Hari ini ada satu isu hangat yang pasti membuat telinga penyokong-penyokong PN, terutamanya PAS dan Bersatu, pasti panas telinga mendengarkan ini. Satu keputusan ataupun satu pendedahan daripada veteran UMNO berkaitan dengan kerjasama PAS dan Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Sebelum ini terdapat kabar angin, kononnya PAS dan Bersatu tidak sehaluan. Namun perkara ini dinafikan dan dipatahkan. Dikatakan PAS dan Bersatu tidak ada masalah. Namun saudara-saudara, melalui satu pendedahan daripada Malaysia Kini, cukuplah PAS jadi kuli batak Bersatu
kata veteran UMNO. Veteran UMNO mendakwa bahwa Bersatu tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya PAS. Dalam satu kenyataan, setiausaha veteran UMNO, Mustafa Yakub, atas sebab itu, dalam pilihan raya kecil PRK Nenggiri pada 17 Ogos, Bersatu terpaksa menggunakan logo PAS. Bersatu tidak berani menggunakan logonya atau logo PN di Nenggiri karena mereka tahu penyokong PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. Tapi dengan menggunakan logo PAS, maka Bersatu boleh bermain silap mata dengan pengundi PAS, katanya. Pada 21 Julai, Naib Presiden Bersatu, Muhammad Radzi, memberi alasan Perikatan Nasional menggunakan logo PAS untuk mengekalkan strategi yang digunakan pada PRU lalu. Mengulas lanjut, Mustafa mendakwa perkara sama berlaku semasa PRU ke-15 apabila Bersatu memenangi beberapa kerusi di Kelantan dengan sokongan PAS. Teman-teman, kalau benarlah PAS ini hanya jadi kuli batak terhadap Bersatu di dalam Perikatan Nasional, adakah Hadi Awang akan terus mendiamkan diri? Ataupun perkara ini lama-kelamaan akan disedari oleh penyokong-penyokong PAS ataupun kepimpinan PAS sendiri, lalu mereka menyesal dan keluar daripada PN? Nah, itu mungkin boleh jadi juga. Adakah ini bermulanya kejatuhan kepada PN sekiranya PAS dan Bersatu akan bercerai? Dan masih mampukah Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu membawa parti itu ke tempat yang lebih tinggi sekiranya PAS pun sudah keluar daripada Perikatan Nasional? Sedangkan baru-baru ini 6 wakil rakyat daripada Bersatu pun sudah berpaling tada. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan artikel ini, menurut veteran UMNO, cukuplah PAS jadi kuli batak Bersatu, kata veteran UMNO. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Ini pasti satu kejutan untuk pemimpin Bersatu, terutamanya Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.